Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati pengurusi surah Ad-Diniyah Haji Zul dan jawatan kuasa, para pelajar tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bertemu. Walaupun malam ni perjalanan nak sampai sini tu mencabar sikitlah. Kita duduk di dalam kawasan Batu Kif. Sebab Abang Rozi awal-awal dia dah bagi saya, hari Jumaat lagi dia dah bagi saya dah polis punya bagi tahu jalan mana tutup-tutup. Sebaik diingatkan. Kalau dia tak ingatkan saya, memang lagi sangkut dah saya hari ni. Baik, ala kulli hal, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah Taala mempertemukan kita dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita dalam kuliah yang lepas kita telah sebut berkaitan dengan adab-adab bersahabat, yakni sahabat kawan karib. Baik, tugas pertama yakni cara-cara memilih sahabat yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Di dalam memilih sahabat hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat dan jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Sebelum ni kita telah bahas bagaimana Al-Imam Ghazali rahimahullah sebut adab ini ada dua, iaitu adab dengan orang yang kita tidak kenal dan adab dengan orang yang kita kenal, ini kawan kita. Dan orang yang kita katakan sebagai sahabat ini bukan sahaja kita kenal, bahkan dia adalah orang yang rapat dengan kita. Ini dipanggil sahabat, orang yang rapat dengan kita. Sekadar kenalan biasa tu orang biasa, dia belum level sahabat lagi, dia mungkin kawan biasa. Tapi kalau sahabat ni, dia adalah orang yang kita boleh katakan kebanyakan waktu kita akan ada bersama dengan dia, dan kita pun mungkin menghabiskan banyak masa dengan dia. Mungkin di tempat kerja, kawan surau, kawan baik kita, kawan mengeteh kita. Ini semua dipanggil sahabat. Sebab tu kita rapat dengan dia. Kita tidak akan ajak orang pergi duduk dekat barakat 5-6 jam, 4-5 jam, kecuali orang tu memang okey dengan kita, ngam boleh sembang lama dengan kita, baru kita kata ni level-level sahabat ni, orang yang rapat dengan kita. Kita takkan panggil orang yang tak siapa-siapa duduk berbual lama, tidak. Itu orang yang kita tidak kenali. Tetapi orang yang kita jadikan teman rapat kita ni, orang yang kita nak pilih jadi kawan rapat ni, orang ni kita kena pilih. Tidak semua orang kita boleh jadikan dia sebagai sahabat ataupun teman rapat kita. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikut agama, yakni cara hidup kawan dia, sahabat dia. Oleh kerana itu hendaklah seorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Orang ni akan label kita ikut siapa kawan kita. Kerana kita bagi istilah, burung dia tidak akan terbang kecuali dengan kawanan yang sama dengan dia. Burung pipit akan terbang dengan burung pipit, burung helang akan terbang dengan burung helang, burung gagak akan terbang dengan burung gagak. Maka kita juga begitu, manusia ni, kita ni yang duduk rapat dengan kita, biasanya orang yang lebih kurang dengan kita. Kalau Haji Zul, mungkin kawan-kawan sembang dia, orang surau, orang NGO. Semua kawan-kawan NGO, Muslim Care, apa semua, MAPE, memang orang yang rapat-rapat NGO cerita lebih kurang. Ini orang yang lebih kurang kita. Orang yang kaki duduk main motor, duduk lepak kat bengkel motor, tukar sport rim, tukar apa semua tu, tu geng motor, semua geng tu, semua minat lebih kurang sama. Orang yang duduk mancing, rumah saya tu dekat dengan The Mines. The Mines ni kan tahu ikut kata boleh mancing tepi tu, tapi kalau hari cuti ni penuh motor-motor pergi mancing tu, dia masuk ikut pagar tu semua yang duduk lepak tu, semua
Geng favourite dia kaki mancing. Saya sampai boleh kenal kereta apa, motor apa duduk kat situ. Punyalah kita nampak kenderaan dia ada dekat situ. Ini bagaimana seorang manusia tu dia akan berkelompok, dia akan berkawan dengan orang yang rapat dengan dia, lebih kurang dengan dia. Maka sebab itulah Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilih. Seorang tu cara hidup dia berdasarkan kawannya. Kalau kawan dia baik, maka dia akan jadi orang yang baik. Walaupun dia tidak berapa baik, tapi kalau dia berkawan dengan orang baik, lama-lama jadi baik juga. Kita tengok kan ramai orang begitu kan, dia tak berapa baik, tapi dia bila duduk dengan kawan-kawan baik, kawan-kawan saling menasihati dia, tengok kawan-kawan ni, akhirnya dia pun berubah jadi baik juga. Sebab itulah salah satu yang para ulama sebut adalah kalau kita nak jadi baik, kena berkawan dengan orang baik. Salah satunya, nak jadi baik kena kawan orang baik. Kalau nak jadi baik, berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka persekitaran tu tak berapa nak menolong kita untuk jadi baik. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, biasanya kadang-kadang kan orang-orang yang kita katalah keluar dari pusat-pusat serenti, dia nak jadi baik, nak campur orang surau pun semua. Tiba-tiba orang kita ni pun satu hal juga, dia pandang serong, lagi selipar hilang lah, tonggeng surau hilang lah, amplifier hilang lah. Akhirnya geng ni dia kata payahlah kawan dengan surau ni, sekejap lagi apa-apa kita yang kita tuduh. Dah ada balik semula dengan geng dia. Jadi balik semula dengan geng dia, dia jadi balik geng asal dia. Kenapa? Kerana persekitaran begitu. Kita kata contoh mudah lah tuan-tuan, kata nak berhenti isap rokok. Nak berhenti isap rokok, dia kata berhenti lah ni. Tapi hari-hari duk melepak lepas isyak kat kedai makan dengan geng isap rokok semua. Bila duduk order teh tarik, semua duk ketuk rokok. Tuan-tuan boleh berhenti tak? Oh, payah nak berhenti. Kecuali tuan-tuan memang betul-betul beriman lah. Ataupun kawan-kawan tuan-tuan ni jenis baik lah, dia tak bagi tuan-tuan isap rokok. Tapi biasa kawan-kawan kita ni orang lelaki, lagi kita nak berhenti, lagi diulur pada kita kan. Lagi dia kata, ni ambil ni. Alah, sekali-sekala isteri pun tak ada. Alah, seminggu sebatang tak apalah. Akhirnya daripada seminggu sebatang balik semula asal sehari sekotak balik semula. Kenapa? Kerana kawan-kawan ni mempengaruhi kita. Atas sebab itulah kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, dalam nak pilih sahabat rapat yang duduk dengan kita ni, kena pilih kawan yang betul. Kalau kita ada kawan yang kaki mengumpat, kita pun akan share dosa yang sama kan. Ada saya jumpa ada satu kata-kata kat Facebook, dia kata seronoknya mengumpat dengan kawan baik ni, rasa macam dosa tu dikongsi bersama, dia kata. Memang kongsi bersama apa, walaupun duduk diam dengar, kongsi bersama dosa juga. Maknanya kalau kita duduk dengan orang, katalah kawan kita tu tak suka mengumpat, kita nak cerita hal tak elok pasal orang lain pun kita rasa macam, oh dia ni tak suka mengumpat orang. Jadi kita pun tertahan juga diri kita daripada mengeluarkan kata-kata yang tak elok ataupun mengumpat orang ni tadi. Baik, maka apabila engkau mau mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai sahabat di dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, yakni engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Pertama, kena tengok orang yang kita nak jadikan teman ni kena ada 5 syarat ni. Iaitulah apa dia? Yang pertama, orang yang berakal. Kawan dengan orang tak berakal, jawabnya tak berakal jugalah. Kalau kita berkawan dengan orang gila tu tidak jadi satu, jadi 2. Kenapa? Yang gila tu gila, kita bercakap dengan dia tu pun jadi gila juga lama-lama. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang bodoh, kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Saya ada seorang, dia bila kita selalu dengan orang ni tuan, kita punya cara pemikiran pun akan terikut dia juga. Siapa yang kita rapat ni. Saya ada sepupu seorang, dia kerja dekat hospital Tampoi Johor tu, memang hospital mental tu lah. Rupanya memang yang kerja hospital mental ni, dia setiap lepas 3 minggu ke apa, dia ada cuti seminggu. Lebih kurang begitulah, saya ingat saya 3 minggu seminggu ataupun sebulan apa tu ada cuti seminggu, lebih kurang macam tu lah. Dia kena ada waktu yang dia kena jauh sikit daripada orang-orang ni. Kenapa? Kalau dia duduk hari-hari dengan orang-orang gila ni, pergi kerja pagi jumpa geng ni, bercakap dengan orang gila, balik besok jumpa balik, dia tak sedar, dia pun sikit-sikit ada loose sikit nanti. Dia punya skru pun lama-lama ada longgar sikit. Dia punya fuse pun sikit-sikit ada terbakar nanti. Ni betul, kisah betul rupanya. Rupanya orang yang kerja, sebab kita duduk bercakap orang gila, layan orang gila. Nak tak nak, layanlah juga dari mana dia kerja hospital kan. Jadi layan. Kalau seminggu, 2 bulan, 3 bulan tak jumpa orang luar, dah sibuk kerja shift malam pun semua, jumpa orang gila je, lama-lama dia punya skru pun jadi loose juga. Rupanya memang dia kena ada begitu. Seminggu, 2 minggu dia kena lari, jumpa orang normal balik, baru dia boleh masuk balik, baru dia boleh bezakan dunia yang betul dengan dunia yang tak betul kat dalam tu. Jadi kita bersama juga lah. Kalau berkawan ni, berkawan dengan orang 3 suku, dah lama-lama kita pun 3 suku sama juga dengan dia. Baik, yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ni berakal ni adalah orang yang maknanya
cerdik lah. Jangan kawan dengan orang yang bodoh, kata dia. Kerana dia akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Dah memang kawan tu tak kepala tak berapa cukup, kita berkawan dengan dia, dah memang sakit hati lah. Kawan tu dah memang dia punya kapasiti berfikir tu tak macam tu. Kita pula rasa kenapalah dia buat begini. Tak fikir ke? Memang dia tak fikir lah, sebab tu tak kata kan. Akhirnya dia akan menyakitkan hati kita berkawan dengan orang begini. Dan sepaling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah terselamat daripada mudaratnya ketika ia berusaha untuk memberi manfaat kepadamu. Kadang-kadang orang yang tak berapa cerdik ni, dia nak tolong kita, tapi kerana dia tidak cerdik, dia buat benda tak fikir, benda tu akan menyusahkan kita balik. Kan? Banyak jadi situasi begini. Orang tu kata dia buat kerja tak fikir. Dia ada orang yang begini, kadang-kadang kita kata tak fikir ke dia ni? Memang dia tak fikir pun rupanya. Memang dia tak fikir dulu. Kerana tak semua benda yang baik boleh terus buat macam tu. Tak, ada kalanya kena berhati-hati. Kerana kebaikan kalau tak dibuat dengan cara yang betul, dia boleh mendatangkan keburukan pula nanti. Dia boleh mendatangkan fitnah, kesusahan kepada kita dan sebagainya. Jadinya kalau nak buat baik pun, maka kena hati-hati. Kenapa? Kalaulah kita berkawan dengan orang yang tak berfikir sebelum dia buat sesuatu ni, maka kita akan terkena mudarat akibat berkawan dengan orang yang begini. Bukanlah kita kata tidak boleh berkawan terus dengan orang begini, cuma tak perlulah jadikan dia kawan rapat. Kita katalah kita kawan dengan kawan yang tak berapa cerdik. Kita kata pergi masuk rumah kita kejap, tolong ambil barang. Dia pun pergi ambil barang, tapi dia tak tutup pintu pagar. Akhirnya barang kita habis semua hilang, kena sapu dengan orang lain. Kenapa? Kerana dia buat kerja tak berapa cerdik sangat, tak berapa teliti. Ataupun kita suruh buat kerja, kadang-kadang tu yang ada orang, dia tak suka orang lain buat kerja dia. Dia tak puas hati. Kenapa? Kerana dia rasa orang lain takkan buat seteliti dia. Ini dalam bab kerja. Kalau kita bagi pada kawan yang tak cerdik, suruh tolong kerja kita, maka dia akan lebih menyusahkan kita nanti. Kerana musuh yang berakal tu, kata Imam Ghazali, lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Musuh yang berakal, kata Imam Ghazali, lagi baik daripada sahabat kita yang tak cerdik. Yang tu lebih baik daripada kita. Dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berkata, "Wala tashab akhal jahl wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa akhahu yuqasu al-mar'u bil mar'i idza al-mar'u ma shahu wa li shay'in 'ala shay'in maqayisu washbahu wa lil qalbi 'ala al-qalbi dalilun hina yalqahu." Maksud dia, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhilah akan dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Kata Sayyidina Ali, berapa ramai orang jahil membinasakan orang alim ketika orang alim ni berkawan dengan dia. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya, kerana bagi suatu ada ukuran dan keserupaannya. Biasa orang ni akan duduk dengan orang yang serupa dengan dia. Kalau kita berkawan, kita katalah kawan geng-geng ni memang geng Mak Gian, satu selayang tahu geng-geng ni memang geng Mak Gian, memang geng ambil barang. Kita pula baik dengan dia, selalu mengeteh sama, duk sembang sama. Padahal kita ni nak buat baik dengan dia, tapi orang nak tengok ustaz ni tetap ambil barang sekali dengan geng ni, nampak selalu melepak duk kedai sama dengan geng-geng ni. Orang akan label kita sekali dengan orang yang begitu. Biasanya begitulah. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain, ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Baik. Yang kedua adalah cara untuk memilih sahabat. Kedua adalah orang yang baik akhlak dia. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika ia dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Alqamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Kedua, cari orang yang kawan yang baik akhlak, kerana akhlak ni akan mempengaruhi kita. Bahkan kalau kita berkawan dengan orang yang baik akhlak, akhlak kita pun akan mengikut dia dan kita akan belajar sesuatu daripada dia. Saya sendiri, kita ni kadang asatizah ni dia macam-macam perangai. Ustaz ni ada perangai begini, ada yang jenis begini, macam-macam, style macam-macam.
Tapi kita berkawan ni, oh dengan orang ni kita belajar, oh macam ni. Ada sesuatu yang kita dapat daripada dia. Dia tak mengajar kita secara sebut, tapi kita tengok perbuatan dia, cara dia bercakap, oh kita belajar. Benda ni kita tahu. Tapi bila tengok orang tu buat, oh kita belajar sesuatu. Kita pun kena belajar daripada juga. Ini belajar daripada orang yang berakhlak. Kita berkawan dengan orang yang baik akhlak dia, banyak yang kita akan belajar daripada dia, daripada kita memerhati apa yang dia buat. Secara tak langsung akhlak kita pun akan bertambah baik sedikit demi sedikit. Orang yang tidak dapat, orang yang dikatakan sebagai buruk akhlak ni, kata Imam Ghazali, adalah orang yang tak dapat kawal diri dia bila marah. Orang macam ni kena elakkan berkawan dengan dia. Kerana kita ni bila bersahabat, ada kala waktu baik dan ada kala waktu kita tak baik. Ialah macam-macam benda boleh jadi. Kadang-kadang salah faham, kadang-kadang ada isu, macam-macam lah benda yang kita tak boleh nak jangka. Jadinya benda ni akan terbuka, dia akan bila-bila masa sahaja boleh jadi. Kalau kita kawan dengan orang ni waktu dia baik, tak ada masalah, memang dia akan baikkan kita. Tapi katakanlah akan jadi satu konflik dan sebagainya, menyebabkan dia marah, akhirnya dia tak boleh marah, dia tak boleh kawal marah dia, dan kita yang akan terima tempias daripada marah dia tu tadi. Ingat, orang yang marah tak boleh kawal ni adalah orang yang bahaya. Tuan cuba tengok kebanyakan orang yang duduk dalam penjara ni, kebanyakannya adalah orang yang tak boleh kawal diri dia sendiri. Dia tak boleh kawal marah. Bila marah sangat sampai angkat parang, sampai boleh tetak orang. Marah sangat sampai boleh bunuh orang. Ni orang yang tak boleh kawal marah. Bila marah sangat sampai dia boleh buat benda di luar batasan akal manusia biasa. Ni orang yang begini, kalau kita kawan dengan dia, kita ada risiko. Maknanya satu hari katakanlah kita ada jadi benda yang kita kata tak boleh, tiba-tiba jadi isu dan sebagainya, takut apa-apa dia buat tanpa dia fikir panjang kena pada kita. Kan tadi ke apa saya baca newspaper online, ada pekerja bunuh toke dia, kan, anak toke kedai makan. Sebab apa? Sebab pekerja ni tadi dah basuh pinggan, basuh cawan. Anak dia ni pula air lebihan dah basuh-basuh tu tuang dalam bekas yang dah basuh. Padahal benda kecil je, bukan benda besar pun. Jadi yang pekerja ni bangun pukul anak pekerja sampai mati. Nampak? Ini orang yang tak boleh kawal marah. Ini bahaya tuan-tuan. Kita bekerja dengan orang begini, kita berkawan dengan orang begini, bahaya. Takut-takut kerana dia tak boleh kawal marah dia, satu hari nanti kita akan kena dengan dia. Sebab kita ni nak jadi punca marah ni seribu satu sebab. Kadang-kadang ada orang yang dia kerana benda kecil pun dia boleh marah. Kalau tuan-tuan tengok sebab-sebab orang bercerai rumah tangga, bukan benda besar pun, kadang-kadang benda kecil je. Ada yang kena ubat gigi. Isteri jenis ubat gigi tekan daripada bawah, suami main tekan ikut atas. Jadi kerana benda tu boleh bergaduh, boleh bercerai. Kadang-kadang ada benda begitu kan. Kadang-kadang tersalah selipar punya pasal kucing kencing rumah dia ke apa. Benda-benda begitu dia, kalaulah kita duduk berkawan ataupun berjiran dengan orang begini, bila-bila masa dia boleh datang serang kita, pukul kita dan sebagainya. Maka Imam Ghazali kata orang yang tak boleh kawal diri dia, tak boleh kawal nafsu dia pada dia, kena tinggalkan, jauhkan daripada jadi kawan kita, kerana dia akan memudaratkan kita satu hari nanti. Kata Al-Qamah, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang pertama. Apabila engkau berkhidmat kepadanya, ia akan memelihara akan dikau. Maknanya orang ni kenang jasa. Kita tolong dia, dia ingat kita. Ada orang yang dia jenis tak kenang jasa. Nabi SAW sebut, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bererti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kenang jasa orang. Ada orang begini, kita buat baik pada dia banyak kali pun, dia seperti melepaskan anjing tersepit. Maknanya dia tak ingat pun jasa kita, bahkan mungkin dia akan membuat sesuatu yang buruk kepada kita. Maka orang begini elakkan daripada dijadikan kawan. Kerana manusia yang sempurna akal dia, bila orang berkhidmat pada dia, dia akan ingat jasa orang sebut. Bahkan bukan manusia saja. Kita duk tengok video-video binatang tu kan, ada yang singa, tuan dia bela daripada kecil sampai besar, kita tengok tuan dia masuk dalam kandang singa tu, singa tu datang peluk dia. Kalau kita masuk, hilang kepala dah dengan singa tu. Tapi sebabkan singa tu kenang jasa dia, bela dia daripada kecil, maka dia tak makan tuan. Nampak tuan-tuan? Binatang pun kadang-kadang kenang jasa. Ini kita kadang manusia ada yang dia tidak kenang jasa, tak pernah ucap terima kasih sekalipun. Kita perhati ada orang jenis begini tuan-tuan. Kita bukannya mengharap terima kasih, tapi dia punya bahasa tu tak ada. Kita ucap tak pernah, bila sejak berkawan dengan dia ni, kita tak pernah dengar ucapan terima kasih daripada dia. Dan tuan-tuan, orang yang begini betul lah,
bila Nabi sebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah, siapa yang tak berterima kasih pada manusia, tak bersyukur pada Allah, orang yang kurang hargai orang lain tu tuan, rezeki dia tak luas tu tuan, rezeki dia tak murah tuan nampak. Dia jenis payah nak ucap terima kasih, payah nak bersyukur, merungut banyak. Kita tengok, kalau merungut pasal kehidupan dia, ini tak kena, itu tak kena. Orang yang banyak merungut, rezeki dia akan sempit. Elakkan daripada merungut. Kita redalah Allah Ta'ala dah bagi banyak tu lah. Percayalah tuan-tuan, kalau kita reda dengan rezeki Allah Ta'ala beri, reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, dalam masa yang sama kita usaha, Allah Ta'ala akan luaskan rezeki kita. Tapi kalau kita banyak sangat merungut, kita rasa kenapalah kehidupan kita begini-begini, kenapalah kita ni sakit, orang lain sihat, adanya merungut. Kemudian zaman sekarang ni ada orang yang suka merungut dekat media sosial. Kita sampai, saya kalau nampak orang begini memang saya remove je. Sebab apa? Dia nak buat satu benda yang negatif pada kita. Kita tengok, apalah jadi begini kan. Kita jadi sangka buruk pada dia. Saya tak suka orang begini. Kerana apa? Kerana dia menyebut tentang keburukan diri dia, sedangkan dia tak sedar sebenarnya dia merungut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesihatan dia, rezeki dia dan sebagainya. Kita kena reda. Kerana orang yang reda, Allah Ta'ala boleh jadi Allah Ta'ala nak uji dia sekejap, Allah Ta'ala nak bagi lebih lagi daripada tu. Kerana kadang-kadang Allah Ta'ala saja uji sikit, Allah Ta'ala nak tengok kita, Allah Ta'ala nak beri satu yang lebih besar lagi pada kita. Tapi kalau yang kecil tu pun Allah Ta'ala uji sikit, kita asyik merungut, maka Allah Ta'ala tidak akan beri rezeki yang lain kepada kita, tidak akan meluaskan dan memberkati rezeki kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah lagi nikmat pada kamu. Tapi kalau merungut, Allah Ta'ala tak bagi. Merungut, tak bersyukur atas apa Allah Ta'ala beri. Apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Kita berkawan dengan orang yang hebat, maka kita akan dapat tempias hebat sikit daripada dia. Orang akan kata, katakanlah kita ni berkhidmat untuk syekh sekian-sekian. Orang kata, ni orang kena syekh ni. Maknanya kita daripada kutu berahak biasa, tiba-tiba jadi tukang khidmat pada syekh. Tukang bawa beg syekh ya. Tukang bawa beg syekh, tukang susu kursi. Orang duduk nampak duduk sebelah kursi syekh hari-hari, tukang pegang kitab. Orang nampak, ni orang kena syekh ni, alim ni. Padahal dia tak alim pun, dia tukang bawa kitab je. Tapi bertambah nilai dia kerana dia kawan dengan orang yang baik tadi, bersahabat dengan orang baik. Maka begitulah, kita kalau kawan, sebab itulah ada pepatah yang menyebut, kalau kita kawan dengan orang yang baik, macam kita kawan dengan orang jual minyak wangi. Paling dia tak bagi minyak wangi pada kita, dia bagi test kat kita, paling kurang kita tumpang bau wangi dia sikit. Duduk sebelah orang wangi, jual minyak wangi, takkanlah dia busuk, mestilah dia wangi kan. Jadinya kita tumpang wangi dia sikit. Kawan dengan orang yang buruk, kalau baju kita tak terbakar, kena orang yang buruk ni macam kita kawan dengan tukang besi. Tukang besi ni duk main api, pom. Kalau paling kurang, kalau tak kena api tu terpercik, baju kita terbakar, paling kurang asap api tu busuk kena kita pun jadi busuk sekali. Ni perumpamaan yang disebut. Maka sebab itulah kawan-kawan yang kita pilih ni, dia akan beri dia akan beri nilai tambah kepada kita atas siapa yang kita kawan. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita kawan dengan orang yang baik ni, orang yang soleh ni, ada benda yang kita boleh belajar daripada dia, walaupun dengan memerhati kehidupan ni, cara dia bercakap, cara dia menyelesaikan suatu isu, cara dia memandang suatu perkara, kita nampak dia ada view yang bagus. Kita dapat belajar daripada suatu benda. Sebab itulah kena berkawan dengan orang yang soleh, orang yang boleh mengingatkan kita kepada akhirat tu lebih utama lagi. Kita kawan orang ni, kita jadi tak buat dosa. Kerana ada kawan yang kita akan jadi buat dosa. Ada kawan yang kita segan dengan dia, padahal kita tahu benda tu dosa, tapi kadang-kadang benda segan ni akan menyebabkan kita jadi baik, kerana kita berkawan dengan orang-orang yang baik ni tadi. Apabila engkau ditimpa kesusahan, akan turut sama menanggung kesusahanmu. Yang ni kawan yang paling susah sekali cari. Bila kawan senang ni ramai. Kan saya ingat beberapa bulan lepas ke apa, ada seorang India yang menang loteri. Berapa juta dia menang? 20 juta ke apa, ratus juta dia menang India tu. Bila menang, dia kata masalah utama dia adalah ramai pula yang telefon dia mengaku saudara. Kawan ni menang loteri, tiba-tiba ramai, banyak kat dia menang lah. Banyak kan, puluh juta atau ratus juta dia menang. Banyak tu, bukan sikit-sikit. Tiba-tiba tah dari mana mengaku saudara. Yang ni mengaku saudara, yang ni kawan lama, yang ni kawan saudara jauh, semua mengaku saudara. Kenapa? Kerana kita senang. Kawan sekolah mandu pun mengaku, kawan sekolah rendah pun mengaku, semua kawan lah. Tiba-tiba dulu pernah duduk ambil SPM sama, duduk kursi sebelah. Yang ni kata dulu masa ambil ujian JPJ duduk kat komputer sebelah. Macam-macam mengaku saudara. Kenapa? Kerana kita tengah senang. Tapi bila kita tengah susah, ni payah kita nak cari sahabat yang kita boleh susah. Tuan, telefon kita kan sekarang boleh letak emergency call kan. Boleh letak 5 orang emergency call. Maknanya apa-apa jadi akan ada 5 orang ni.
Tuan-tuan cuba fikir, siapa kawan-kawan yang tuan-tuan boleh letak selain daripada keluarga tuan-tuan lah. Kawan-kawan, keluarga ni kadang-kadang duduk jauh daripada kita. Ni kawan-kawan dengan kita ni, kalau apa-apa jadi kita kat jalan raya, dia boleh datang anytime. Maknanya kita yakin dia ni mesti akan datang. Dia tak ada bagi alasannya. Ada kawan yang waktu senang ajak mengetih dia sampai. Ajak mengetih dia sampai. Tapi kita juga yang kena bayar. Dia tak bayar pun. Ada kawan yang ada kawan yang bab tu dia datang. Kalau kata ke bab tolong, ni aku nak pindah rumah ni, boleh tolong tak? Oh, tentulah dia saudara dia kahwin lah, tentulah dia sakit kaki lah, tentulah dia kata macam-macam. Kalau sekali dua tak apa. Kita tengok setiap kali ada benda yang melibatkan kuda tenaga, mesti dia hilang, mesti tak muncul muka dia. Tapi kalau benda makan-makan apa semua dia muncul. Dia cuba tuan-tuan fikir dalam telefon tuan-tuan, siapa? Saya ada beberapa orang yang kawan baik saya sambil fikir, dia ni kalau apa-apa jadi aku, insya-Allah dia sampai. Kita yakin pada dia. Kerana kita dah kenal dengan dia, kita yakin apa-apa jadi insya-Allah dia akan sampai. Jadinya nak cari sahabat yang macam ni payah tuan-tuan, payah. Kalau tuan-tuan fikir balik sepanjang hidup tuan-tuan, mungkin tuan-tuan jumpa orang yang betul-betul boleh kawan dengan tuan-tuan betul-betul ni, mungkin tak sampai 10 orang tuan-tuan. Kawan-kawan biasa ni ramai, tapi kawan-kawan yang sanggup berada dengan kita bila kita susah, aksiden tengah jalan raya dia sampai, bila ke hospital dia boleh sampai tolong kita, uruskan kita. Inilah kawan yang sebenar. Maka Sayyidina Alqamah radhiyallahu an sebut bahawa kalau nak cari kawan yang begini, yang susah dia akan bersama dengan kita, yang senang bersama dengan kita ni tak ada apa pun. Saya duk tengok Arnold Schwarzenegger. Tuan-tuan, Arnold Schwarzenegger. Tuan-tuan pun kenal Arnold Schwarzenegger kan? Kalau tuan-tuan tak kenal ni pelik lah tuan-tuan. Arnold Schwarzenegger kan dia dulu pernah jadi Gubernur California kan. Saya tengok baca kat Facebook dia tulis, waktu dia jadi Gubernur California, orang siap sediakan bilik khas hotel untuk dia. Buat tugu untuk dia. Buat tugu khas Arnold Schwarzenegger dengan bodybuilder semua. Tapi bila dia turun daripada Gubernur California, berlakon pun tak berapa sangat, orang tak layan dia. Mana dia satu gambar tu ditunjuk kat Facebook, dia baring tidur pakai sleeping bag dekat depan tugu Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger baring dekat sleeping bag waktu sejuk dekat tugu Arnold Schwarzenegger. Dia nak tunjukkan apa dia tuan-tuan? Waktu senang jadi Gubernur California, waktu dia popular, semua orang layan dia, sediakan bilik khas ke hotel apa, semua layan sebagai VIP. Tapi bila dia tak popular sangat, dah tak jadi gubernur lagi, orang tak berapa pandang dia, tak berapa layan dia tuan. Ini memang sikap biasa manusia. Sebab itulah dikatakan tadi, nak cari kawan bukan yang senang bersama dengan kita, kerana bila kita senang semua orang akan mengaku kawan kita. Tetapi bila kita susah yang akan bersama dengan kita, yang itulah sahabat yang kita boleh jadi teman, yang kita boleh harapkan pada dia. Apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Bila kita tolong, kita balas kebaikan. Ni adab kita. Ini sebenarnya benda common sense tuan-tuan. Orang tolong kita, kita tolong orang. Ada hari kita susah, ada hari orang susah, kita tolong orang. Jangan kita harapkan orang tolong kita, tapi bila orang memerlukan bantuan, kita tak tolong orang. Ada hari orang belanja kita, ada hari kita belanja orang pula. Jangan harap orang je belanja kita. Ada hari kita terima hadiah, ada hari kita bagi orang hadiah pula. Ada hari kita dapat kebaikan, ada hari kita buat kebaikan kepada orang lain. Ini adalah suatu benda yang kalau tak disebut pun dia adalah common sense. Benda yang boleh fikir sendirilah kan. Janganlah jadi kita orang yang mementingkan diri sendiri, apa-apa yang baik pada kita, yang tak baik tu pada orang lain, yang nak terima kita, yang tak boleh bagi pada orang lain tu kita. Mana kita tak boleh nak bagi pada orang lain. Baik. Apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya mengambil kira akan dikau. Maknanya bila dia tengok kita buat baik, dia ada bagi support sikit lah pada kita. Dia kata, kau ni bagus lah, aku nampak ada benda baik pada kau. Maknanya dia acknowledge kebaikan yang kita buat. Bukanlah kita nak suruh orang acknowledge, tapi bila kita buat, ada kawan kita support kita, kita rasa semangat tuan-tuan. Kita nak buat satu kebaikan, ni sokongan moral, kita panggil sokongan moral. Kita nak buat satu kebaikan, contohlah kita kata kita nak sambung belajar. Kita kata nak buat satu kebaikan, kawan kita dengar nak sambung belajar, baguslah, sambung belajar, sementara kau tengah ada masa begini, nampak kau ni boleh sambung belajar ni, boleh pergi jauh ni, kau ni pandai, nampak ada. Dia support kita pun jadi semangat nak sambung belajar tuan. Tapi kalau kita kawan dengan kawan yang, alah kau ni sambung belajar pun gimana, bukan gimana sangat, kau ni pun bukan cerdik sangat, aku tengok kan, aku kawan kau 20 tahun dah, kau ni lembat macam, ya sambung belajar bermasa. Kita pun jadi macam akhirnya tak sambung belajar. Nampaknya tuan-tuan, ni penting berkawan dalam circle yang baik. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau boleh kita ada circle kawan-kawan yang supportif, yang positif. Ni penting tuan-tuan.
Tuan-tuan kalau ada kawan-kawan yang supportif, walaupun dia tahu tuan-tuan sebenarnya dia kata kawan aku dia bukan pandai sangat pun, tapi sokong, dia bagi kata-kata, dia bagi semangat pada kita. Akhirnya kita mungkin boleh buat atas sebab semangat dia bagi oleh kawan kita. Kalaulah kita kawan dengan grup yang negatif tuan, dalam circle yang negatif, walaupun kita ada kebolehan, tapi kawan kita asyik lemahkan kita je, kata kau ni tak boleh lah, aku kenal kau berapa lama lah, kau ni sembang je lebih. Akhirnya kita pun tak buat. Kenapa? Kerana kata-kata daripada kawan kita, kata-kata daripada orang sekeliling kita ni sangat memberi kesan kepada kita tuan-tuan. Walaupun kita sebenarnya tak perlu peduli kata-kata orang, tapi kata-kata orang ni dia sangat beri kesan kepada kita. Sebab itulah setiap hari bila bercakap dengan orang, kata dengan kata-kata positif. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Kerana kata-kata yang baik ini mungkin akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan dan akan mendorong dia untuk menjadi seorang yang lebih baik. Mungkin kadang-kadang kita sebut tu taklah berapa, kita kata taklah 100% yang kita sebut tu betul pada kawan tu, tapi kita cakap bagus kau ni boleh buat ni, bagus ni, nampak gaya boleh ni, kau boleh ni, bagus ni, boleh sembuh ni sakit ni. Kawan kita sakit, kita kata boleh sembuh sakit ni. Ada kawan kita sembuh dah ni, ni sikit lagi sembuh dah ni, seminggu 2 lagi berjalan dah ni, okey lah tu. Kan kawan tu jadi semangat sikit. Dan kalau kita jumpa dia, aku ada kawan macam ni juga, minggu lepas baru meninggal tu. Kawan tu daripada sihat-sihat semangat tu rasa meninggal lah. Orang kata meninggal lah, tak lama dia. Hilang semangat kawan tu, meninggal sungguh kawan tu. Kenapa? Semangat dia hilang dulu. Semangat dia pergi dulu sebelum roh. Semangat pergi, kemudian roh ikut, meninggal kawan tu. Tapi kalau kita bagi semangat kata-kata, aku boleh kuat. Bahkan memang kalau kita jumpa doktor pun kan, kadang-kadang doktor ni bantu sikit-sikit je. Yang banyak membantu orang ni, kita kata contoh stroke dan sebagainya kan, bagi boleh jalan ni, semangat orang tu. Kalau orang tu semangat kuat, dia nak berlatih, nak buat apa semua, dia boleh sembuh insya-Allah. Tapi kalau dia semangat lemah, bagi yang kata dah takdir dah, tak boleh buat apa dah ni tunggu masa dah ni, sakit-baki ajal, memang tak lama lah gitu tuan-tuan. Ni nampak. Lepas tu kata-kata kawan yang baik ni penting. Dan apabila ia melihat pada dirimu akan kejahatan, nescaya menutup akan dia. Menutup akan dia ni maksud dia bukanlah dia tak tegur. Dia tegur bila nampak kawan buat benda tak elok, kita kena tegur. Satu, ni tanda kita bersahabat dengan dia. Tegur elok-elok, ni kau buat ni tak betul ni. Kena betulkan. Cumanya dia menutup aib kawan dia tadi. Kalau kawan yang tidak baik, dia kawan dengan orang tu, nampak buruk, dia cerita pula pada orang lain. Bila dia dengar cerita, kau tahu tak cerita pasal tu? Aku lebih daripada tahu. Rahsia dia dalam poket aku, dia kata. Rahsia dalam poket aku. Aku berkawan dengan dia daripada satu kampung, sekolah. Semua pasal dia aku tahu. Tuan-tuan, ni kawan yang tak boleh harap, tak boleh pakai. Ni kena hati-hati. Sebab tu tuan-tuan, kita ni ada benda, kata para ulama', ada benda yang kita boleh cerita pada orang, dan ada benda yang kita kena jadikan rahsia diri kita sendiri, tak boleh cerita pada orang lain. Kenapa? Kerana kata para ulama', boleh jadi orang yang kita berkawan rapat hari ni, satu hari dia akan jadi musuh kita. Kita tak tahu apa benda yang akan dijadikan. Tapi kalau kita cerita semua benda pada dia, benda yang tak patut cerita pun kita cerita, katakanlah satu hari kita bergaduh dengan dia. Jenis pula kawan yang tak kerti simpan rahsia, habis dia cerita pada orang lain tuan. Saya pernah nampak satu situasi. Saya pernah mengajar satu tempat ni khas lah ni geng-geng, ada saya tak boleh sebut ke mana, tapi dia tempat khas private. Kita tahu ada 2 orang ni berkawan. Jadi dia 2 orang ni orang terkenal tuan. Dia ni selebriti, orang terkenal. Kawan, kita tengok dia kawan rapat sana sini apa semua. Sekali tu bergaduh tuan. Dan saya pun taklah follow sangat cerita ni. Saya pun bergaduh. Isteri saya kata, "Bang, bukan ke abang dulu ngajar kuliah kat rumah Dini sebulan ni?" Itu betul kan? Ni kan dulu kawan baik. Memang dia kawan baik pun selalu nampak. Bergaduh ni. Bergaduh pula zaman sekarang. Dia dua-dua ni pula selebriti. Orang terkenal, follower ramai. Yang ni cerita pasal buruk orang ni, yang ni cerita pasal buruk orang ni. Allahu Akbar, kita kata tak cantiknya begitu kan. Sebab itulah kita kata baik ni berpada-pada. Baik berpada-pada. Dan ada benda kita berkawan tak perlu cerita semua benda pada orang. Ada benda yang kita boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Kerana kita takut kita punya kawan tu bila jadi pergaduhan dengan dia, akhirnya dia tak boleh kawal mulut dia dan dia buka aib kita. Maka orang yang begini tak perlu dijadikan kawan. Orang yang membuka aib. Kalau boleh kawan kita tu dia defend kita. Defend kita. Maknanya ada kawan lain cakap buruk pada kita, dia kata tak, sebenarnya tak macam tu dia ni. Dia ni sebenarnya baik. Ada buat silap sikit jari tu, dia tersilap. Macam tu okeylah, tu kawan betul. Tapi tak dia menambah lauk pula. Dia cerita tu, kau cerita baru 10% sebenarnya. Aku tahu lagi 90% pada poket aku. Dia pula menambah lauk cerita itu ini. Dan orang kata betul ke tak? Memanglah betul.
Ni periwayat yang paling sahih sekali. Kawan baik rapat dengan dia, ambil terus direct daripada dia cerita ni, tengok depan mata dia sendiri kan. Cerita lagi betul, best friend dia cerita begini. Maka orang begini kita jauhkan daripada buat kawan, tuan. Dia benda-benda ni, benda-benda yang red flag. Maknanya tuan start nak berkawan, tengok ada nampak red flag, benda-benda begini, cakap pun tak betul, nampak benda ni, tak payah kawan dengan dia lah. Boleh kawan-kawan gitu sajalah, tapi nak jadikan teman rapat sebagai orang yang kita boleh rapat cerita banyak benda dengan dia, berkongsi kesusahan dengan dia, bukan orang yang sama. Baik. Apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Baik. Bila kita bercakap suatu yang betul, maka dia akan membenarkan perkataan kita. Itu betul yang kau sebut ni. Betul. Sebab apa? Sebab ada orang yang bila kita cakap semua salah, dia cakap je betul. Kita kawan dengan dia, bila kita start sembang, kita pun tak, kau tak betul ni, dia kata. Dia yang betul apa? Yang betul aku punya cara macam ni. Oh, kau buat itu tak betul tu sebenarnya. Sampai saya ada jumpa orang begini, semua benda salah. Sampai beli telefon salah, dia kata. Beli telefon, tak beli telefon ni, dia kata. Beli telefon tu lagi murah, kamera lagi cantik apa semua, dia kata. Lah, sampai situ pun dia nak ni juga, dia nak menang juga. Maka orang begini tu tak payah berkawan dengan dia. Kerana dia saja betul, biar dia berkawan seorang diri. Kerana ada kala, memanglah kita pun kadang-kadang nak dengar pendapat orang juga. Kadang-kadang ada kala memang kita betul, ada kala dia betul. Tapi ada kala kalau dah semua benda dia betul, kita tak betul, tak payah berkawan dengan orang lah, berkawan seorang diri lah kan. Dia jadi betul semua benda. Apabila engkau mengusahakan akan suatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Kalau kita buat suatu benda, dia akan support kita. Ni kawan, kita berniaga, dia datang support tolong kita. Bukan kita berniaga, kawan kita nak minta free je. Dia kata apa guna kawan berniaga, free lah dapat dia. Nak free saja, lingkup lah bisnes kawan tu. Kawan tu baru keluar modal buat majlis apa semua apa ni, datang kali kru nak free saja. Dia kata free lah, dia kata kita kawan-kawan lama di sekolah, patutnya kawan ni bukan bagi free, dia kena bayar lebih lagi. Sebab apa? Nak support bisnes kawan dia tadi, datang selalu. Ini tidak. Maka orang ni tak menyokong pun apa yang kawan dia buat. Ni maknanya bila kawan kita usahakan sesuatu, kita usaha untuk support. Kawan kita buat majlis dan sebagainya, kita usaha untuk datang. Kerana sokongan daripada kawan-kawan rapat ni, tuan-tuan, bila kita buat sesuatu, ada kawan-kawan datang ni, kita rasa hargai sungguh kawan-kawan ni usaha untuk datang, untuk tolong kita, datang bantu bisnes kita, beli barang daripada kita, tolong apa yang kita buat dan sebagainya. Kita akan rasa macam orang ni betul-betul nak tolong aku kan. Macam tuan-tuan buat kenduri kahwin lah. Tuan-tuan buat kenduri kahwin, tuan-tuan tengok yang datang tu, ada kawan-kawan datang daripada jauh, kita rasa macam sanggup datang kenduri kita, datang makan je. Kalau sekadar nak makan, dia tak perlu datang jauh pun, dia boleh makan kat kedai, warung apa semua, tak perlu berhadap jalan jauh-jauh. Tapi dia datang tu kerana apa? Kerana dia nak bagi sokongan kepada kita. Mana kita buat majlis, datang raikan kita bersama dengan kita. Ini orang yang kita katakan sebagai orang yang boleh kita jadikan sahabat. Bila kita buat sesuatu, dia akan support kita. Apabila engkau berselisih dengannya pada suatu, nescaya melebih ia akan dikau. Bila kita salah faham, dia tak menangkan diri dia. Dia kata, betul lah, kau betul lah kot katanya. Dia macam itulah. Tapi kalau dia je nak betul, tak berselisih pendapat pun dia betul je. Itu saya sebut tadi, kalau tak selisih pendapat pun dia juga yang betul. Kalau bergaduh lagi dia betul. Maknanya dia sentiasa nak membenangkan diri dia. Orang begini tidak boleh dijadikan sebagai sahabat. Nanti bila dah berkawan, kerja, jumpa orang ramai, jumpa macam-macam perangai manusia ni kan. Aduh, yang macam-macam lah jenis kita tengok ni. Dia orang begini kita kata sekadar kenal boleh lah, tapi nak buat jadi berkawan ni payah. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, inna akhakal haq man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raibu zamani sadda'ak syattata fika syamlatu liyajma'ak. Saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah, dan sanggup berkorban kerana memberi manfaat kepadamu, dan ia sanggup memecahkan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi segala bala dan ujian. Yang ketiga adalah orang yang salih. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa besar. Kerana orang yang takut akan Allah itu tidak mengekali dalam membuat dosa yang besar, dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Kawan dengan orang yang saleh, satu, kita akan dapat manfaat daripada dia, dan sebaliknya kalau kita kawan dengan orang yang fasik, berbahaya bagi kita. Orang yang saleh tidak akan mengekali dalam buat dosa besar. Kalau dia tersilap, dia buat, dia akan minta ampun pada Allah Ta'ala dan tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Tapi orang yang berani melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang begini bahaya. Kalaulah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun
dia buat lebih kurang, dia tidak menyesali apa yang dia buat, tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut sikit pun pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau dengan Allah Taala dia tidak takut, dengan kita apatah lagi. Sebab tu tuan-tuan, kita kata dosa paling besar sekali apa dia? Adalah tidak solat. Ini adalah dosa paling besar sekali. Dia ultimate sin. Dosa paling besar sekali. Dia hampir kepada menyekutukan Allah Ta'ala. Hampir kepada menyekutukan Allah SWT. Menyekutukan Allah Ta'ala ni paling tinggi lah, paling besar sekali. Tetapi orang yang tidak beribadat, tidak solat ni, dia tidak seperti tidak mengiktiraf Allah Ta'ala. Seperti tidak mengiktiraf Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita iktiraf, kita reda Allah SWT sebagai Tuhan kita, maka kita yang mengaku hamba kena sembah Tuhan lah. Tapi kalau kita tak menyembah Tuhan, seolah-olah kita tak menganggap Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kita. Maka atas sebab tu tuan, kita katakan tadi, orang yang fasik, yang melakukan dosa besar, antara dosa yang paling besar sekali, yang tuan-tuan kena hati-hati bila berkawan, adalah orang yang tidak solat. Kena hati-hati. Orang yang tak semayang ni, kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun dia berani langgar, dengan kita apatah lagi. Tuan, kena hati-hati. Sebab tu, saya dulu ada seorang kawan, dia kata kalau dia mesyuarat, dia suka mesyuarat dengan orang yang solat. Dia tak suka mesyuarat dengan orang yang tak solat, dia kata. Oh, macam tu dia kata. Kenapa? Kerana orang yang tak solat bila duduk mesyuarat, dia ni orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi idea yang dapat daripada dia, apa yang dia lontarkan itu, boleh jadi sesuatu yang tidak diberkati, kerana datang daripada orang yang tidak solat. Tapi kalau semua orang tu dalam mesyuarat tu semua orang yang solat, yang menjaga agama, boleh jadi pandangan tu adalah satu pandangan yang dirahmati. Idea itulah idea yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ni adalah orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kalau kita berkawan dengan orang yang fasik, orang yang tidak solat ni, dia adalah suatu yang berbahaya kepada diri kita. Kerana apa? Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulullah SAW, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah." Maksudnya jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya daripada mengingati kami dan terus sahaja mengikut hawa nafsunya. Orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja lalaikan hati dia. Orang begini Allah Ta'ala pesan kepada Nabi SAW, jangan patuh, jangan ikut pada dia. Mana kalau kita tuan-tuan, dengan orang yang tidak solat ni, jangan buat kawan sangatlah tuan-tuan, orang yang tak sembahyang ni. Sekadar kawan-kawan biasa untuk kita menasihati dia, untuk kita dakwah pada dia, tak apa. Tapi untuk jadi sahabat, teman rapat dengan kita, orang begini hendaklah kita jauhi. Kerana apa? Kerana orang begini berbahaya untuk jadikan sahabat. Maka jauhilah. Sebab itulah baik ni tuan-tuan. Istilah baik ni apa? Baik menurut syarak, bukan baik menurut pandangan orang. Ada orang kata, oh, dia ni baik, rajin sedekah, oh dia ni baik, rajin tolong orang sana sini, tapi tak semayang. Orang ini bukan baik untuk syarak. Kerana orang yang baik adalah orang yang baik menurut Islam. Sebab tu kalau kita nak kata baik begitu, ramai orang kafir yang kata baik, kan? Contohlah kita kata ada pemimpin negara kafir, baik dia tu, kalau kita istilah baik, lebih baik daripada pemimpin Islam. Kalau kita nampaklah dari sudut zahir dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia iktiraf LGBT, dia halang perempuan daripada menutup aurat, dia membiarkan suatu pergaulan bebas, membiarkan kahwin sama jenis. Tapi orang kata dia baik. Adakah dia baik menurut syarak? Tak betul, tak baik juga. Kerana apa? Kerana dia masih membenarkan suatu benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Baik ini adalah baik mengikut syarak. Maknanya orang yang baik bagi kita adalah orang yang taat kepada Allah SWT, yang mengerjakan solat, mengamal soleh, menjauhi dosa-dosa besar. Orang ini adalah orang yang baik. Maka jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut, lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Kita kawan dengan orang yang kawan baik kita ni rajin buat dosa, kita benci pada dosa tu mula-mulanya, tapi disebabkan kita selalu nampak depan mata kawan kita buat begitu, akhirnya kita macam redha pula kawan kita tu. Kita macam biasalah dia macam ni buat begini, kan. Kita tak suka orang buka aurat, tapi kita kawan dengan kawan yang memang sentiasa buka aurat. Jadi lama-lama dulu pendirian kita, tak boleh orang lelaki buka aurat ni. Akhirnya bila kita berkawan dengan kawan yang sentiasa datang kaos pendek apa semua ni, kita pun rasa nampak macam biasalah, ini memang biasa ni, biasalah tak pakai seluar pendek biasa. Akhirnya nampak benda tu jadi biasa. Ini kita takut begini, kerana kita nampak benda tu selalu. Dia jadi suatu normalisasi kepada kita. Cuba kamu lihat orang ramai menganggap mudah dosa maksiat ghibah, yakni mengumpat, kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutera, nescaya mereka sangat mengingkarinya, padahal dosa riba itu jauh lebih besar daripada dosa memakai cincin emas ataupun pakai kain sutera. Perumpamaan Imam Ghazali cantik. Dia kata, orang pandang dosa mengumpat biasa. Mengumpat. Orang mengumpat kat mana-mana. Kat surau pun mengumpat, kat kedai makan pun mengumpat.
dekat tingkat rumah pun mengumpat, dekat mana-mana orang mengumpat, online pun mengumpat, Facebook pun mengumpat. Sebab apa? Sebab benda tu dibuat oleh orang ramai. Orang anggap benda tu satu dosa yang remeh. Padahal dosa besar ni. Dosa mengumpat dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarhitumuh. Dosa yang disebut oleh Al-Quranul Karim adalah dosa yang besar, mengumpat seperti makan daging saudara sendiri. Orang anggap tu satu benda yang remeh. Kenapa? Kerana dia dah tengok selalu setiasa orang mengumpat. Di mana-mana saja orang mengumpat. Tetapi katakanlah kata Imam Ghazali, dia tengok seorang alim yang pakai cincin emas, rantai emas. Wah, orang kata pelik ni tu. Padahal dosa mengumpat tu lagi besar begitu. Kita kata ambil contoh, kata Ustaz Farouk tiba-tiba datang pakai rantai emas besar macam rantai motor. Rantai emas. Pakai rantai emas tiba-tiba. Tengok apa Ustaz Farouk ni ngaju ada ni nak pakai rantai emas, dia kata haram tu berdosa besar tu, dia kata. Itu dosa besar. Dia lupa yang mengumpat tu lagi besar daripada dosa pakai rantai emas. Dia kata Imam Ghazali contoh gitu. Kenapa? Kerana dia jarang nampak orang lelaki buat dosa pakai rantai emas ni. Kan rantai emas ni dosa bagi orang lelaki. Jadi benda tu jarang nampak. Sekali-sekala dia nampak orang pakai, dia kata ni dosa besar ni pakai begini. Kita kata apa nama? Siapa-siapalah haji mana balik-balik tengok buat pakai rantai, tiba-tiba pergi pasar malam tengok pakai rantai besi, rantai emas tu, rantai emas besar apa semua. Dia kata apa dosa ni, haram ni, orang lelaki haram. Masuk neraka pakai begini. Sebab apa? Sebab dia jarang nampak benda tu. Bila dia nampak benda tu, nampak macam dosa. Tapi bila benda tu dah dilazimi berlaku, dia akan nampak benda tu sebagai benda biasa. Sebab tu kita kena elak daripada berkawan dengan orang biasa buat dosa, kadang kita akan mandang dosa tu sebagai dosa biasa. Dosa ni mula-mula buat dia akan rasa macam dosa besar. Tapi lama-lama buat, dia ni. Contohlah orang yang jarang terima wang suapan kan. Sekali pegang jawatan, dia pun baru pegang pos tu, tiba-tiba ada kontraktor ke supplier datang, ulur meja. Kata duit apa ni, kata. Saya tak berani terima duit ni, duit apa ni, kata. Banyak ni, saya tak boleh terima ni. Takut dia mula-mula pegang jawatan. Okey, dia kata tak apa, dia kata. Dulu punya orang pun sama juga ambil di sini semua. Apa ambil, dia kata okey dia. Ni ampau raya ni, cap gomel kita ambil. Maka dia pun ambil. Tapi takut simpan bawah meja, tak belanja pun simpan. So lepas 5 tahun kerja, dia pula tanya, tak ada ke? Dulu dia takut, mula 5 tahun baru dapat job tu. Dia pula tanya, tak ada ke? Saya ada seorang kawan, cerita lebih kurang gini kan dia ni. Mudah-mudahan dia kekal macam ni lah, mudah-mudahan. Dia jadi manager satu tempat lah, post tu. Adiknya, dia memang jujur orang, dia kawan yang baik, buat kerja apa semua. Telefon saya, dia kata, Bul, dia kata, dia panggil saya Bul, kawan biasa. Bul, ni aku dapat duit ni, macam mana ni? Duit ni, kata. Duit tu dia ceritalah ni kontraktor ni apa semua, dia kata orang dulu manager dulu memang ambil duit ni, kata. Bila dia kata, lepas tu kau nak ambil ke duit ni? Kata aku pun tak tahulah, dia semua salah. Tak tahu dah ambil dah. Baik, ikut polisi company kau macam mana? Dia kata, polisi company aku tak boleh terima ni, lebih RM200 ni dia kira sebagainya. Kalau maknanya ikut polisi company salah, baik benda ni salah lah maknanya. Ini salah lah. Kalau berani, kalau mana kau nak terima, cuba declare pada company kau. Kalau kau berani declare, benda tu diterima, maknanya benda tu betul. Tapi kalau kau pun takut nak declare, maknanya benda tu salah. Jadi akhirnya, dia pulang duit tu. Mudah-mudahan dia kekal sampailah bila dia pegang jawatan tu begitu. Kerana kita sebut tadi, orang mula-mula buat dosa, dia akan rasa, takut sikit. Tapi lama-lama, dia pula tanya orang nanti, tak ada ke? Tak ada, lambat lah sikit, dia kata. Biasa kalau ada ulur 2 minggu, kalau tak ada ulur 2 tahun, dia kata. File tu letak bawah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan dalam bab ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan panduan bagi kita dalam memilih sahabat yang bersama dengan kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.